Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula lah aktiviti kita. Seperti tadi saya stop sekejap, ada beberapa urusan. So sebelum sebentar tadi saya ada buat networking dengan beberapa orang lah. Okey, antaranya beberapa penyewa. Ada 2 orang yang saya kontak, sebentar 3 orang lah. Yang pertama leader saya lah, leader dalam agensi hartanah saya, tanyakan mengenai adakah seorang yang berada di dalam keadaan bankrupt boleh menyertai agensi berdaftar sebagai perunding hartanah yang berdaftar. So apa yang saya maklumkan kepada leader saya, permohonan seorang sahabat untuk menyertai agensi kami, dan saya memohon kepada pihak leader untuk memberi feedback, dan alhamdulillah dapat feedback yang segera daripada pihak manajemen. Feedback daripada pihak manajemen mengatakan sekiranya tiada apa-apa halangan daripada pihak insolvency, maka seseorang yang berada dalam keadaan bankrupt boleh berdaftar dengan agensi perunding agensi hartanah lah. Dan yang kedua, semalam terdapat seorang datang ke rumah saya, dan saya sambut, bertanyakan mengenai rumah sewa di sini lah. So apa yang saya buat adalah masukkan informasi tentang rumah sewa di grup di sini, karyawan di sini, dan dapat feedback sama ada terdapatnya rumah di sini lah. So beberapa ada pakcik lah feedback ada rumah, tetapi rumah telah dipenuhi lah awal Januari, awal Disember. Dan saya pun maklumkan kepada penyewa tersebut untuk berkaitan rumah yang dicari lah, dan telah dipenuhi, dan saya minta dia akan cari rumah lain lah. So saya akan ikhtiar lain lah, bantulah. Yang kedua, saya terus menghubungi kawan saya yang berada dalam insolvency untuk bertanyakan, menghantar email kepada pihak insolvency sama ada sebarang halangan untuk menyertai lah. So saya tunggu feedback daripada dia lah. Okey ya. So saya akan teruskan dengan aktiviti saya untuk buat surat lah. So sementara ini saya luangkan masa lah untuk buat ayat lah. Okey, nama saya Syahrul bin Sailuddin, nombor 5 Tamat Jerai, Sejahtera, Gurun Kedah, Pengarusan, Travel Tuan Hassan Berhad di Kuala Lumpur. Permohonan kerjasama dan cadang pengecawangan di Kedah. Dengan sahamannya, saya Syahrul dengan rendah hati memohon kerjasama dengan syarikat Travel Tours bagi permohonan pembukaan cawangan di Kedah. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, lokasi cawangan adalah di kompleks MDKT Berhad. Jangkaan pembukaan yang rasmi adalah pada Januari. Okey, sebelum itu saya mohon peraturan dapat memberi maklumat rasmi berkaitan Fair Commission untuk pakej pengenalan tuas dan perjanjian bersama akan ini berpihak berkaitannya persetujuan. Terkait kerjasama amatlah saya hargai. Saya akhiri dengan ucapan. So kita pun untuk buat ayat ni kita pun Google lah ayat Google ayat penutup surat rasmi. Clear lah, kita cari apa surat rasmi atau rasmi. Jazakallah. Jazakallah. Jazakallah surat rasmi. Jazakallah. Terima kasih lah. Okey, kita cari. Okey, ada dalam website sini surat rasmi, satu pengurusan yang mudah dan menarik. So apa yang ditulis dekat sini, kita buka website sistem guru online. Sekarang mudah, apa-apa pun kita cari dalam internet lah. Dulu kita ada profesor sebut tahu. Okey, jam sekarang menunjukkan
10 pagi 10 pagi. So saya tengah mencari ayat penutup untuk surat rasmi lah. So biasanya kita akan akhiri dengan perkataan jazakallah khairan katsira. Apa yang maksudnya? Okey. Ini okey, daripada sumber internet ni, penjelasan mengenai erti jazakallah khairan katsira secara bahasa dan cara menjawabnya. Kalimat jazakallah khairan katsira sering didengar saat percakapan sehari-hari, baik diucapkan secara langsung ataupun melalui pesanan singkat. Lantas, apakah erti kalimat jazakallah khairan katsira? Berikut adalah penjelasannya. Secara erti jazakallah khairan adalah bermaksud semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kata yang berasal daripada Arab ini digunakan untuk mengutarakan terima kasih kepada seorang yang atas bantuan atau pemberian daripada orang lain. Okey, itulah maksudnya. So secara umum dia bermaksud semoga Allah membalas dengan kebaikan. Jazakallah Allah khairan katsira yang banyak. Kita cari yang lain. Ini banyak website ni daripada website Indonesia. Kita buka lagi satu. Jazakallah. Dan erti jazakallah khairan katsira. Erti jazakallah, semoga Allah membalas khairan dengan kebaikan katsira. Lebih banyak lah. Katsira banyak Okey, kalau salah minta maaf kalau ada benda nak perbetulkan, saya terbuka untuk memperbetulkan lah. Okey, jazakumullah. Kalau jazakumullah, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Jamaah. Okey, kemudian jazakillah. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah. Kita guna ayat yang biasalah. Kadang-kadang nak buat power sangat pun susah kan. Ucapan jazakallah khairan. So surat tu saya pun sudah selesai. Okey So saya akan hantar melalui WhatsApp lah. Okey, baik. Okey, saya dapat feedback daripada semua leader lah. Saya ada berkaitan seorang penyewa yang datang ke rumah saya ingin menyewa rumah di sekitar Gurul. Okey, dimaklumkan bakal penyewa tersebut akan berpindah daripada Selangor lah ke sini kerana suaminya bekerja sebagai engineer dekat NASA. So syarikat baru tu dipanggil Stellantis. Okey So semasa kehadiran mereka di rumah, saya tak ada rumah lah, ada anak isteri lah, disambut dengan isteri. Anak isteri bertanya lah, so dia bagi nombor saya dan saya ikhtiarkan lah kan. So apa yang dia request kat sini, dia nak saya di rumah lah pada bulan 12 dan akan menetap di rumah tersebut pada pertengahan lah, kerana jangkaannya bakal penyewa perempuan ni dia akan bersalin dalam masa terdekat. So dia akan berpantang lepas 2 minggu lah. Setelah dapat rumah sewa, suami dia akan mengemar rumah dan akan duduk kat area sini lah. Moga kita doakan penyewa tersebut mendapat rumah yang sesuai lah. Ada satu rumah di area sini lah, kita tolong carikan lah. So benda baik ni kita tak boleh tangguh, kita buat lah.
Dia ada taman. Kita buka Google Map. Okey, kita buka Google Map. Kita tengok apa ada kat sini. Google Map. Okey, Map. Saya nak ingat nama taman tu tapi saya lupa. Okey. Taman tu lebih dekat dengan nazar tersebut lah. Kilang nazar tersebut lah. Stellantis. Sebut-sebut pasal kilang kereta ni, teringatlah pengalaman bekerja di kilang kereta dulu. Dan pengalaman banyak mengajar kita lah. So ya, Alhamdulillah kita ada rezeki lah. Dengan apa-apa cara lah. Untuk masa ni saya dah dengan diri sendiri lah. Kita buka Google Map. So kita sekarang ni touchscreen Kita boleh sini. Okey. Dari Google Map nampak. Tak apa. Okey. So sekarang kita berada di sekitar kat sini. Dia boleh detect lah lokasi kat sini atau detect tu. Google.com want to know your location. So kita allow kita allow, tak ada masalah. Okey, so kita cari dekat mana kawasan ni. So saya pun carilah sekitar kawasan gurun ni. So saya nak dengan nama gurun, nama apa? Nama rumah sewa ni. Dia apa nama Taman Permai. Taman Batu 5. Okey. Oh, dia dah sampai Bukit Selambau. Okey, boleh buka. Oh, ada kawasan sini Okey lah. Kita kat mana ni? Sini Okey, boleh buka tu. Jauh sikit. Kita ambil dekat sikit. 8. Okey. Taman Taman Ria Mesra 2. Okey, Taman Ria Mesra 2. Jadi saya feedback kepada bakal penyewa lah. Dah survey kawasan Taman Ria Mesra 2. Okey, kita tanya kat dia lah. So kalau ikutkan di sini ada juga Taman Permai Utama. Kita cari Taman Permai Utama. Taman Permai Utama. Taman Okey, tak maaf So saya update lah kepada penjelajah ni. Okey, memaklumkan bahawa ada satu penyewa, ada sepasang suami isteri dengan anak seorang ingin menyewa di area Gurun kerana berpindah kat sini lah. So suami dia kerja sebagai engineer lah. Okey, kita ambil So yang kedua, sebabkan surat dah siap, kita confirmkan balik dia punya ayat Nama saya sekian, Syahrul bin Suludin, nombor 5. Okey, Gurun Kedah, pengarah urusan travel tours. Okey, nombor di sini. Perhatian kepada pengarah lah. Tarikh 29 November. Permohonan kerjasama franchise dan pengencaman di Kedah. Okey, dengan segala hormatnya, saya Syahrul bin Suludin dengan rendah hati memohon kerjasama.
Okey, baik. Kedua, seperti macam ni, lokasi kita maklumkan lokasi di kompleks MJKT dan berhampiran dengan bas. Jangkaan pembukaan adalah pada Januari 2003. Okey, sebelum itu saya dengan pihak Tuan untuk memberi maklum balas rasmi berkaitan dengan Komision program franchise ini dan penilaian tersama akan dilakukan oleh dua pihak sebagai tanda kesetujuan pihak untuk beruang bersama dan sebagai saya ingin apa je kan sekiranya. Saya okey. Surat udah siap, saya buat edit sikit. Okey, betulkan MP1. Saya masukkan nombor KFP lah. Telefon saya. KFP lah. Good. Saya masukkan nombor keamanan saya. Tak ada ubah kan. Muat. Okey, tak muat pula. Okey, kita buat sedikit. Okey, nombor KFP, nombor telefon. Okey, siap. So, tidak ada masalah. Dah. Nampak cantik dah surat ni, simple. Kita buat saja. Semoga Allah Ta'ala memberkati. Apa saya ikhtiarkan ni lah. Kita dunia kan. Kita dunia kita buat betul. Kita akhirat kita buat betul. Terus Allah Ta'ala bagi yakin. Okey, yakin kepada Allah Ta'ala. So, saya pun suka baca tadabbur Quran. Saya suka Ustaz Mu'in lah. Sekarang ni tengah sikit-sikit belajar bahasa Arab sikit. Kan. Belajar kefahaman tentang ayat-ayat lah. Okey. Kita dah siap. Okay, saya akan print PDF kan. So kita print PDF. Okey. Okey, PDF surat permohonan kerjasama kerja. Tarikh kita 29 November. Kita save kat desktop lah. PDF. Okey, print. Saya tak boleh. This not valid print range. Tak faham. Tak apa. Masalah teknikal. Kita save dulu. Okay, print PDF. Print PDF. Kenapa? Tak apa, kita save dulu, kita keluar balik. Kita keluar balik. Kita tutup yang Google tadi. Yang ditutup. Kita buka semula. Oh, dokumen dia menjadi dokumen. Okey. Print PDF. Okey. Boleh. So, perjanjian. Travel. Surat permohonan perjanjian. Saya mohon apa detail ikhtiar dunia sama Syahrul Syahrul dan Sufah okey, tak apa. Kita buat dulu. Kita buat ikhtiar. Saya suka mengatakan ikhtiar dunia lah. Sebab ikhtiar dunia ni kadang-kadang bila kita diri sendiri ni, kita lebih banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Mungkin lama sebelum ni kita betulkan balik. Ya, benda banyak kita dah tahu, cuma tak ada kekuatan untuk kita buat lah. Kita buat balik. Kan. Hadirkan diri dengan majlis ilmu dan sebagainya lah. Okay, mana surat dia? Surat kat mana dia simpan?
PDF. Okay, kita refresh. Refresh. Okay, kita buka balik. Lagi kita check lah. Check apa yang ni. Nama betul, syarikat betul, tarikh betul, apa kita nak. Okey, ini tak ada sekarang. Yang benar, nama saya dan okey. Betul. So sekarang ni kita akan WhatsApp dulu lah. So kita buka WhatsApp So, sebelum tu kita check kita punya bateri ada 7 jam lagi Okey, baik. Kita buat. Saya confused dengan handphone saya ni. Dia tulis nak backup WhatsApp tapi uploading tak cukup. Tak apa, kita patah dulu. Mungkin banyak sangat kot. Punya 4 GB. Tak cukup 4 GB kot saya punya storage. So tak apa. Kita dunia dulu. Kita buka WhatsApp. WhatsApp kat sini. WhatsApp kat sini Okay, kita tulis WhatsApp web. Okay, WhatsApp web. Kita bawa WhatsApp web. Okay, apa ada kat sini WhatsApp web ni? Buat. Okay, kita sementara kita menunggu WhatsApp web. Tolong duduk atas ni. Macam bertelaki lah. Duduk meja sini simple. Tangan. Okey, so kita dah buka WhatsApp web. So kita buka kita punya setting. Lepas tu kita scan code untuk connectkan dengan laptop. Okey, continue. Okey dah. So dia dah linkkan dekat device. Mudah sekarang, mudah, sangat-sangat mudah. Okey. Link a device. Okey dah. Login. Okey, dah masuk. Okey. Kita menunggu Okey, sudah masuk. Saya baca sedikit information. Okey, untuk makluman hari ini ada peperiksaan UPKK lah. UPKK pada waktu petang. So di sini ada satu waris memberi ucapan terima kasih dalam grup. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ustazah dan ustaz yang banyak bagi tunjuk ajar kepada murid-murid. Semoga Allah mempermudahkan segalanya kepada anak-anak yang akan menduduki UPKK. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Okey. So kita tunggu sebentar Okey, baik. So apa sebenarnya saya cari kepada perkara tersebutlah. Saya dah update. Okey, kita buka WhatsApp. Search lah. Search. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya tuliskan dilampirkan ayat-ayat formal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Hormat orang Ustaz. Okey. Dilampirkan dan surat permohonan kerja sama dengan sumpah. Okey. Test lah. Test. Kita simpan dekat desktop lah. Okey, dokumen.
tulis surat permohonan. Ini surat permohonan saya pembukaan. PDN kita ikhtiar kita pun bagilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudahkan urusan dia lah. Okey ya. InsyaAllah semoga dapat feedback yang baik lah. So sebelum tu saya nak share sikit lah berkaitan amalan yang kita patut buat lah kan. Setiap pagi lah sembahyang duha 4 rakaat lah, 2 rakaat salam kan. So kat sini saya pilih lah doa dan bagi lebih faham lah. So doa ni saya baca balik lah. Ayat dia punya maksud sungguh mendalam lah kan. So kita berdoa ni kita cari rezeki, bukan sekadar cari rezeki lah. Okay ya. So kita kat sini kita carilah manfaat solat duha lah. Sebenarnya kadang-kadang kita buat benda ni, manfaat ni datang balik pada kita sebenarnya. Bila kita buat ni, kita lebih faham apa yang kita cakapkan tu, apa yang kita baca doa tu lebih faham dan lebih masuk ke dalam jiwa lah. Okey, kita cari manfaat solat duha. Okey. So Ustaz ni dah baik kita pun simple saja lah. Okey, tak apa, kita cari manfaat solat duha Okey. Banyak ni ada rebut 6 kelebihan yang dijanjikan kan, rebut 15 kan. Okey. Tak apalah, kita buat yang mana-mana yang kita boleh buat lah. Yang penting istiqomah lah. Okey, tadi saya ada dengar satu penjelasan daripada Ustaz Mu'in berkaitan surah Al-Mulk. Ayat Al-Mulk bermula dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. So dibahaskan berkaitan dengan tabarak kan. Tabarak, apa maksud tabarak? Ini orang baca usahab tahu lah. Kita yang tak pandai ni, kita belajar sikit-sikit lah. Ambil ilmu lah kan. Pertamanya berasal daripada perkataan al-barakah kan. Al-barakah, apa maksud al-barakah kan. So apa yang dijelaskan oleh Ustaz, dia ada dua tadi lah. Maksudnya barakah yang pertama dia subur dan bertingkat, meningkat. Yang kedua, simple lah, dia tak apalah, itu biasanya saya akan tulis dalam buku lah. Dan benda yang sentiasa diamalkan secara berterusan lah kan. So bila kita baca surah Al-Mulk, fahamlah. Ayat pertama pun kita tahu al-tabarakalladzi biyadihil mulk, macam-macam lah. Jadi kita berbalik kepada soalan kepentingan kelebihan yang dijanjikan dalam surah dua kan. Dua adalah waktu yang tercatat dalam Quran. Istimewanya waktu ini sehingga Allah bersumpah dengannya dalam surah Ad-Duha, demi waktu duha. Okey ya, pernahkah kita terfikir kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha dan tidak dengan waktu-waktu yang lain? Okey, berujuk kepada website kat sini lah, solusianakmuda.com solat duha. Okey, solusianakmuda.com lah, saya refer kat sini lah kan. Imam Ar-Razi berkata, andai Allah bersumpah dengan sesuatu, maka ia menunjukkan perkara itu adalah sangat penting. Kata andai ni kadang menimbulkan perbahasan lah kan. Mungkin ada orang kata tak boleh guna perkataan andai dan sebagainya, tak apalah kan. Imam Ar-Razi ni mengatakan bahawa sekiranya lah Allah menggunakan perkataan bersumpah dengan sesuatu,
maka ia menunjukkan sesuatu perkara itu adalah sangat penting. Okey, duha bermaksud pagi hari atau panas sinar hari. Waktu inilah waktu manusia semua berkejar-kejaran untuk mencari rezeki. Namun di sebalik waktu ini Allah sebenarnya menyarankan untuk meninggalkan kejar-kejaran itu dan menunaikan solat duha. Waktunya adalah daripada matahari naik tinggi segala sehingga tergelincirnya matahari waktu zuhur. Ayat ni tinggi segala ni, mungkin ayat ni lah, ayat apa mungkin dari segi kefahaman ni lah, galah macam mana kan, tak apalah, kita gunakan ni lah. Solat duha adalah solat bagi orang yang mahu kembali ke mana? Rasulullah SAW pernah bersabda bermaksud, ditulis Jawi, tulis Arab tu tak nampak kat sini. Solat duha itu adalah solatul awwabin, solat orang yang kembali kepada Allah setelah orang mulai lupa dan sibuk bekerja, iaitu pada waktu anak-anak unta mula bangun kerana mulai panas pada tempat pembalingannya. Hadis riwayat Muslim. Okey. Dan dapat feedback daripada okey, tak apa, kita sambung balik Okey. Solat duha adalah solat yang mahu kembali kepada Allah. Maka kerana itulah terlalu banyak fadilat solat duha yang disebut oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Berikut adalah hadiah-hadiah yang dijanjikan Allah kepada siapa yang jatuh cinta dengan solat duha. Okey, yang pertama, apa yang dimaksudkan? Apalah hadiah-hadiah yang dijanjikan Allah menurut penulis di sini? Okey, yang pertama, dicukupkan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki yang cukup kepada hamba-Nya yang mempunyai kuasa masa untuk solat duha. Allah menjamin rezeki yang cukup kepada hamba-Nya dan mempunyai masa untuk solat duha. Yang mempunyai masa, maksud dia Allah jaminkan rezeki kepada kita, kepada hamba-Nya yang meluangkan masa untuk solat duha. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim bin Hamal berkata bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu berasa lemah dan beribadat kepadaku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siangmu. Nescaya aku akan mencukupkan untukmu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang disabdakan oleh Nabi ni maksud dia tulis kat sini lah, janganlah kita berasa lemah untuk beribadat kepada Allah SWT dengan meninggalkan solat 4 rakaat di awal waktu siang lah. Dan nescaya akan cukupkan mu di akhir harimu. Allah katakan aku cukupkan tu, maksudnya kita tak tahu cukup tu macam mana. Kadang-kadang kita rasa tak cukup, padahal Allah Ta'ala dah beri kecukupan ganti lah. Kita doa banyak-banyak, Allah cukupkan lah. Makan cukup, rezeki cukup, kesihatan cukup, keluarga bahagia cukup, semua lah. Okey, yang kedua, rumah di syurga. Hadiah-hadiah yang dijanjikan Allah ya. Kedua adalah rumah di syurga. Rasulullah SAW memberi motivasi kepada orang yang rajin memperuntukkan sikit waktu paginya untuk solat duha dengan bersabda, sabda baginda, barang siapa yang solat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia dibangunkan rumah di sebuah syurga. Sahih Al-Jami' 634. Betul lah. Okey, yang ketiga, hadiah yang dijanjikan oleh Allah siapa yang melakukan solat duha. Yang tiga, nilai seperti bersedekah. Okey, sesungguhnya di dalam kita terdapat 360 sendi pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sendi inilah yang membolehkan kita bekerja, menjalani kehidupan. Maka sendi ini ada haknya untuk kita langsaikan. Okey, yang saya faham sini, hak sendi-sendi kita kat sini lah. Okey, hak sendi, maka sendi-sendi ini ada haknya untuk kita perlu langsaikan lah. Daripada Abu Zar, daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, di setiap pagi ada kewajipan bersedekah ke atas setiap sendi dan salah seorang kalian daripada salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, dan dapat memadai untuk semua itu 2 rakaat dan dapat lakukan waktu duha. Hadis riwayat Muslim.
Okay, masuk macam mudah dia. Kita buat ni salah satu untuk exercise kat badan lah. Exercise lah. Ya, dan pada yang sama dapat pahala. Yang pada bersama kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okey, dan keempat, hadiah yang Allah janjikan sekiranya kita mencintai solat duha, diampunkan dosa terdahulu. Sesungguhnya Allah amanah rindu pada hamba-Nya yang ingin menyucikan dosa. Sebanyak mana dosa yang kita lakukan, pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tertutup. Untuk dia sendiri juga, solat duha adalah antara pintu ampunan yang disediakan oleh Allah. Rasulullah SAW berkongsi kelebihan solat duha yang kita lakukan dalam sabdanya, barang siapa yang menjaga solat duhanya, nescaya diampuni Allah baginya dan segala dosa walaupun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Okey, yang kelima, hadiah yang dijanjikan Allah Taala sekiranya yang jatuh cinta dengan solat duha lah. Okey, memperoleh keuntungan besar. Dalam bahasa Arabnya disebut ghanimah. Betul tak? Ghanimah. Salam betul kan lah. Dikisahkan bahawa Rasulullah SAW mengutuskan tentera Islam berperang dengan melawan musuh Allah SWT. Dengan izin Allah, tentera Islam menang dan mendapat harta rampasan perang yang banyak. Orang ramai bercerita betapa singkatnya peperangan itu dan banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ada yang lebih utama dan lebih mudah memperoleh kemenangan dan harta rampasan yang banyak itu, iaitu solat duha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk kemudian dia masuk ke dalam masjid untuk melakukan solat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya, tempat perangnya. Lebih banyak ghanimah yang dia akan peroleh dan cepat kembalinya. So daripada Sahih Al-Tahrir 666. Okey, bentar. Okey, dapat feedback daripada saya punya leader Kita dengar. Sekejap Okey. Okey, baik. Okey. Okey, kita sambung. Tadi ada sedikit gangguan teknikal. Okey, kita sambung berkaitan dengan kelebihan solat duha tadi lah. Okey, sebelum itu saya ambil dulu dia dapat cadangan daripada saya punya leader berkaitan untuk mewujudkan WhatsApp group untuk ejen-ejen lah. Okey. Sebentar saya nak reply kepada saya punya tim ni lah, tim YouTube saya. Okey. Oh. Untuk 4,000 hour, 4 hour. Okey. Ini kita dapat reply. Semua baik-baik. Fikir yang baik-baik, mulakan dengan baik-baik. Okey, kita sambung balik berkaitan dengan hadiah-hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang jatuh cinta dengan solat duha. Tadi keempat kita dah kelima dah sambung memperoleh keuntungan yang besar. Okey, ghanimah. Okey, dan last sekali mendapat pahala umrah.
rugi kalau kita tidak mahu kerjakan solat duha. Jika secara terang Allah SWT menganjurkan pada umrah melalui daripada Abu Umamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan solat wajib, maka pahalanya seperti melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat duha, maka pahalanya seperti orang melaksanakan umrah. Sahih Takrib 673. Okey, ayat di sini penulis di sini menceritakan, menulis selepas usai solat duha, janganlah kita berlalu pergi, duduk sebentar dan berdoa dengan doa ini yang disunatkan untuk kita baca selepas solat duha. Jika diteliti dan difahami, doa ini sangat hebat, maksudnya sangat kena dengan kita yang sedang tercari-cari jalan keluar kepada kesempitan rezeki. Okey, ni adalah saya dah print kat sini. Patutnya kat sini dia ada plastik, tapi anak saya gunakan plastik tak apa. Untuk ni so saya bacalah doa ya. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keelokan itu adalah keelokanmu, kecantikan itu adalah kecantikanmu, kekuatan itu adalah kekuatanmu, kekuasaan itu adalah kekuasaanmu, dan perlindungan itu adalah perlindunganmu. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rezekiku masih berada di langit, maka turunkanlah ia. Fa'anzilhu, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'ahrijhu. Dan sekiranya rezekiku berada di bumi, maka keluarkanlah ia. Fa'ahrijhu, keluarkanlah ia. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Sekiranya susah, permudahkanlah. Fayassirhu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika sekiranya haram, sucikanlah. Haraman fatahhirhu. Jika haram, sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Sekiranya jauh, dekatkanlah. Ba'idan faqarribhu, dekatkanlah. Qarib, dekatkanlah. Yang sahabat qarib, dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kita baca dia. Bihaqqi duhaika, dengan hak waktu duhamu, wa bahaika, keelokanmu, wa jamalika, kecantikanmu, wa quwwatika, dan kekuasaanmu, wa kekuatanmu, wa qudratika, kekuasaanmu. Atini, limpahkan kepadaku, ma ataita, apa yang kau limpahkan kepada ibadika sholihin, kepada hamba-hambamu yang soleh. Yang ayat ni atini. Rabbana atina, pada kami ni atini, kepadaku. Atina, ni atini ma, apa yang telah dilimpahkan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Samalah tu atini, satu atina. Belajarlah sikit usaha. Dan jika kita mampu hayati maksud doa ini, solat duha akan terasa lebih nikmat. Maka bertebaranlah menjadi rezeki dengan penuh pengharapan. Semoga Allah bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Jika saat ini kita sedang buntu, kita sedih atau sedang terasa sempitnya kehidupan, maka kerjakanlah solat duha selama 30 hari dan lihatlah apa yang bakal terjadi pada kehidupan kita. Sesungguhnya adalah satu perasaan yang amat indah jika kita sudah terbiasa melakukan solat duha. Jiwa menjadi tenang, urusan menjadi mudah, rezeki melimpah ruah. Cubalah kerana dengan waktu duha Allah sudah bersumpah. Tulisan Azam Abdullah. Okey lah. InsyaAllah kita amalkanlah. Jadi kita lah, sebenarnya kita buat ni berbalik pada kita lah. Kita rajin kita buat. Tak apalah kita ni nak menentukan apa yang terbaik kat kita. Ada pernah terlihat lah dalam satu Facebook, Ustaz apa saya lupa ni, Ustaz
Syekh Qadir Al-Jalani. Kita buka sekejap ya. Qadir Al-Jalani. Jufri. Qadir. Kan? Jufri. Kalau ulama lah cerita kan. Kita siapalah kita nak menentukan kehidupan kita ni. Allah Ta'ala akan tentukan kehidupan kita lah. Kita doa je lah. Rezeki Allah tentukan. Semua Allah tentukan sebagainya lah. Okey ya. So kita cek balik sebentar kita punya okey, dapat feedback daripada segi tim YouTube untuk buat video 1 jam. Okey, baik. Okey, baik. Balik pada tadi. Okey, saya ada sedikit ringkasan lah. Kan? Ini saya guna masalah untuk share sedikit lah berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Kan, tadabbur lah. So sekarang ni saya tengah menghabiskan surah Al-Kahfi ayat ke 50 lah. Ayat ke 52. So daripada Ustaz Mu'in lah. So kat sini saya ada sedikit tulisan lah untuk kefahaman saya lah. Ini tak pandai. Saya ni jadi orang yang mencatat, kita catat lah. Kan, banyaklah manfaat kita kat sini. Kan. So apa yang saya catat sini adalah ayat 50 hingga 52 surah Al-Kahfi. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama. Okey. Ayat yang boleh hafal sikitlah. Bahasa pun mudah. Dan ketika mana wa iz kami berkata qulna lil malaikati, kepada para malaikat, usjud. Kalau satu kata usjud lah. Kalau baca sambung lil malaikati isjudu li adama, pada Adam. Okey. Banyak kita jumpa dalam Quran ada dua perkataan lah, iz dengan iza. Okey, dalam tadabbur ni Ustaz Mu'in memberi penjelasan apa bezanya iz dengan iza ni. Okey, kalau iz dia menunjukkan perbuatan itu telah berlaku. Kan? Kalau iza kan menunjukkan perbuatan itu akan berlaku. Untuk saya ingat iz dah apa, zal tu mati. Kan? Zal tu mati. Kan? So dia benda mati dan benda berlaku lah. Kan? So dalam ayat ni kita terjemahkan iz ni, terjemahannya ketika mana. Maknanya benda tu dah berlaku. Dan ingatlah ketika mana kami berkata wa iz qulna lil malaikati isjudu. Wa iz qulna, Tuhan berkata-kata. Adakah Tuhan berkata-kata? Okey, ya. Ustaz ni kata ya. Apa dalilnya? Ayat ni lah, qulna, kami berkata-kata. Bukan kita kata, Ustaz tu kata, tapi Tuhan bagi tahu apa yang Tuhan cakap tentang dirinya. Dan Allah berkata, kami berkata-kata. Cuma yang kita tak tahu bagaimana Allah berkata-kata, dengan bahasa apa kita tak tahu. Baik, seterusnya kita sambung balik. Kami berkata-kata kepada para malaikat. Berapa banyak malaikat sini? Jawapannya ramai. Berapa ramai? Ramai. Tapi kita tak tahu. Tak tahu itulah tandanya tahu. Kalau dia tahu, mungkin orang kata dia tahu berapa jumlah malaikat, itulah tandanya dia tidak tahu. Kenapa kita tak tahu berapa jumlah malaikat? Sebab Quran tak beritahu berapa ramainya malaikat. Cuma disebut dalam satu hadis, tiada ruang di udara dan langit yang kosong, melainkan semuanya dipenuhi para malaikat. Menunjukkan berapa ramainya para malaikat, tapi berapa jumlah malaikat, wallahu alam. Baik. Menurut penjelasan Ustaz Mu'in itu lagi, malaikat adalah makhluk yang ghaib. Jadi siapa yang nampak malaikat, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat boleh menunjukkan rupa yang asal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rupa malaikat sebanyak 2 kali, sehinggalah Nabi pingsan. Apa dia rupa malaikat yang disebut di dalam Quran dan hadis? Ada sayap? Berapa ratus sayap yang malaikat ada? Sebab itulah bila wanita-wanita yang dijemput oleh isteri Al-Aziz untuk melihat kecantikan Nabi Yusuf. Ini ada kisah Nabi Yusuf dalam ni kan?
Ustaz tu dia bahaskan berkaitan malaikat lah. Cuma ceritanya kita di sini dibawakan cerita isteri Al-Aziz ya. Okey, saya ulang balik. Sebab itulah bila wanita-wanita yang dijemput oleh isteri Al-Aziz itu melihat kecantikan muka Nabi Yusuf. Okey, sebentar saya nak off sekejap. Okey, berbalik kepada rupa malaikat Okey. Sebab itulah bila wanita-wanita yang dijemput oleh isteri Al-Aziz untuk melihat kecantikan muka Nabi Yusuf, isteri Al-Aziz bagi hidangan dengan buah-buahan. Okey, macam ni lah kisah dia. Kisah ni apabila wanita yang dijemput oleh Al-Aziz untuk melihat kecantikan muka Nabi Yusuf, isteri Al-Aziz ni dia bagi hidang dengan buah-buahan dan berikan pisau kepada wanita-wanita tersebut. Kemudian masing-masing pegang pisau, isteri Al-Aziz pun memanggil Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf datang, pisau di tangan dan terpotong tangan. Dan pada masa itu wanita yang itu terus terasa sakit. Sebab apa? Jadi ni kita betul boleh. Jadi ketika Yusuf datang, pisau di tangan, dan masa itu orang itu terasa tak sakit. Sebab apa? Kemudian bila wanita terpotong jari itu kata apa? Ini bukan manusia, ini malak atau malaikat lah bahasa Melayu lah. Kalau malak satu lah. Apa beza malakul karim dengan malaikah? Jika seorang malakah lah, kalau ramai malaikah lah. Dan kemudian perempuan itu berkata malaikat tapi tak tulis malaikah. Sebab Nabi Yusuf datang seorang. Kalau Nabi Yusuf ada 3 orang, dia akan tulis wanita itu akan kata malaikah. Jadi kenapa wanita itu terpotong jari dia dan dia tidak terasa sakit pun? Jawab wanita ini, kerana muka ni bukan muka manusia, tetapi ini muka malaikat. Okey. Macam mana wanita tu kata malaikat sedangkan dia tidak pernah melihat malaikat? Tak pernah tengok malaikat. Malaikat ni cantik ke? Luar biasa ke? Rupa malaikat ni adakah cantik luar biasa? Nabi pernah melihat malaikat 600 sayap. Sayap malaikat ni memenuhi langit. Orang Ustaz beritahu lah, dia buat lawak kan. Orang atau makhluk yang ada sayap ni cantik ke tak? Cuba bayangkan manusia ni ada 10 sayap. Cantik ke tak? Dia mana tak cantik lah. Wallahu'alam lah. Maksud dia malaikat ini kan, semua manusia tahu suci bersih, tidak pernah derhaka kepada Allah. Bila makhluk ni suci bersih, tak pernah buat maksiat, mukanya bersih dan bercahaya. Termasuk wanita tu lah. Jadi bila wanita ini tengok muka Yusuf bercahaya, kemudian wanita ini bukannya daripada wanita yang baik. Perempuan ini kaki mengumpat. Bila kaki mengumpat, mukanya bercahaya ke? Jawapannya tak lah. Orang yang buat dosa, mukanya tak bercahaya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wanita ini tengok muka Yusuf bercahaya, keluar cahaya, luar biasa cahayanya. Dan dalam kepala wanita ni berkata, yang muka dia ni bercahaya ni, berseri ni, mestilah malaikat, kan? Bukan mana rupa malaikat cantik, Ustaz ni cakap. Sebab malaikat ini ada 600 sayap, kepala malaikat di langit dan kaki di bumi. Okey. So apa nak disimpulkan kat sini bahawa yang bercahaya ni adalah malaikat lah. Dan Nabi Yusuf ni mukanya bercahaya, kan? Okey. So nak ceritanya bukanlah malaikat ni cantik, tapi sebab bukannya rupa malaikat ni cantik, tetapi nak ceritakan bercahaya. Tadi kau Ustaz ni kata malaikat ni taklah cantik. Sebab apa? Malaikat ni ada 600 sayap, kan? Kepala ada dekat langit, kaki dekat bumi. Okey. Oleh itu, wajiblah kita beriman kepada para malaikat yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis.
malaikat yang tak diberitahu dalam Quran dan hadis, kita tak wajib beriman. Berapa bilangan, kita tak wajib beriman. Tapi banyaknya malaikat, kita wajib percaya dan beriman, sebab itu diberitahu oleh hadis. Dalam perbahasan ni Ustaz ni ada cerita, Ustaz ni ada cerita contoh nama malaikat yang diberitahu di dalam Al-Quran. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik dan Ridwan. Dan kedua ni Harut dan Marut. Kalau salah tolong betulkan. Okey. Dalam surah Qaf, wa ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqib atid. Dan tidak ada yang dilafazkan daripada apa sahaja perkataan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Surah Al-Kahf, saya dah tulis ayat mana ni nanti terjadi. Tidak ada yang disebut yang dilafazkan daripada apa sahaja perkataan kecuali di sisi orang yang menyebut itu ada raqib dan atid. Okey. Ustaz ni dia tanya dekat kita lah, malaikat yang ada bersama dengan kita ni ada berapa? Jawapannya ada 4. Ada kanan, kiri, depan dan belakang. Okey, yang sebelah kanan apa namanya? Biasanya kita panggil raqib lah. Ustaz ni menjelaskan bukan raqib. Sebenarnya raqib ni bukan nama malaikat menurut Ustaz Mu'in. Okey, ayat sebelum ni, surah Qaf ni lah, Allah beritahu setiap orang ada 2 malaikat, kanan dan kiri. Malaikat depan dan belakang berada pada ayat yang lain lah. Kemudian Allah bagi tahu kan, di sebelahnya, di sisi ada raqib atid. Kalau 2 malaikat, ayat dalam bahasa Arabnya kena ada waw, raqibun wa'atidun, raqib dan atid. Kalau tiada waw dan ni, ia bukan menunjukkan nama. Dua-dua ini, raqibun atidun, adalah sifat kepada malaikat. Sebelah kanan, sebelah kiri pun sifat yang sama. Apa yang dimaksudkan dengan raqibun? Raqibun jawapannya sentiasa mengawas, muraqabah, sentiasa memerhatilah. Kan, malaikat memerhati kita berapa jam sehari, setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Itu maksud dia raqibun, sentiasa memerhati, mengawas. Apa pula yang dimaksudkan dengan atidun? Maknanya sentiasa hadir sebelah kita, kecuali hadis pada kita lah. Dan Ustaz ni cerita malaikat ni hadir pada semua keadaan kecuali pada 2 keadaan. Masa bila tu? Bila masuk tandas dan kedua bersama isteri. Adapun yang belum kahwin, ada satu waktu sahaja malaikat yang menjauhkan diri, iaitu bila masuk tandas. Jadi raqibun atidun bukanlah nama malaikat. Walaupun kita belajar dari kecil lagi, dan malaikat sebelah kanan raqib dan sebelah kiri adalah atidun. Okey. Inilah sedikit penjelasan daripada Ustaz Mu'in lah. Okey, saya cuma berkongsi. Kalau ada sebarang pembetulan boleh kongsi. Ini dah untuk saya lah, untuk saya lebih faham dan lebih ni lah. Bukanlah saya nak tunjuk saya pandai dan sebagainya lah. Dan kalau ada sebarang perkara yang perlu diperbaiki, inform saja, saya tak ada masalah. Dan ini saya anggap sebagai pelajaran lah. Dan benda ni saya buat ni, saya ambil balik apa Ustaz buat dan cantik lah. Mungkin ada sedikit kesilapan saya dalam dari segi dari segi penulisan lah. Okay, dan boleh rujuk semula lah daripada ni lah. Kat YouTube tu boleh carilah Tadabbur surah Al-Kahfi ayat 18. Tadabbur surah Al-Kahfi 18 stroke titik bertindih ayat 50 hingga 52. So ini kat sini saya bahaskan ni daripada minit yang ke 16 hingga minit ke 21. Okey, boleh refer dekat situ lah. Okey, kita sama sikit lah. Ada yang Allah sebut dalam Quran nama malaikat yang ada yang Allah sebut dalam Al-Quran nama malaikat yang kita tak belajar. Ada tak? Ada. Apa dia? Ada. Kisah Nabi Sulaiman dituduh oleh orang Yahudi mengajar sihir. Allah berkata,
wa ma unzila 'alal malakaini bil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon, Harut dan Marut. So dalam ayat ni ada huruf waw kat situ lah, Harut wa Marut, menunjukkan nama malaikat lah. Okey, kita sambung balik kepada ayat tadi lah. Ustaz ni dibahas satu-satu kan, baru sampai 3 perkataan dia bahas panjang dekat 20 minit. So kita sambung balik. Apabila kamu berkata kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Okey, fasajadu. Kepada siapa? Kepada Adam. Okey, ayat 50 kan. Siapa Adam ni? Kan? Okey. Ustaz ni menjelaskan Adam ni ada kaitan dengan Abul Bashar, bapa kepada manusia. Iaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah cipta Adam daripada tanah. Okey. Okey, dalam ayat ni Ustaz tu bahas lagi. Maksud dia apa yang dimaksudkan dengan sujud. Sujud. Usjudu. Okey. Ustaz ni cerita, Ustaz main cerita dalam tafsir ada 2 tafsiran. Yang pertama sujud tahiyyat, sujud hormat, sujud tunduk. Dan maksud kedua ada dalam tafsir menyatakan bahawa bahasa Arab sujud ialah sujud betul lah, dahi letak di lantai macam kita sujud dalam solat. Okey ya. Jadi mana yang lebih tepat? Okey, yang mana lebih menepati bahasa Al-Quran? Sujud hormat yang tadi pertama tadi. Bila kita kata sujud hormat, Ustaz Mai mengatakan kita dah menukar makna sujud yang sebenar. Orang yang mengatakan sujud ni sujud hormat sebab apa? Sebab dia kata sujud betul kepada manusia adalah syirik. Jadi nak mengelakkan daripada hukum syirik, dia pun tukar makna. Okey, maksud Ustaz ni lah. Sepatutnya kenapa nak kata syirik? Yang suruh sujud tu siapa? Yang suruh sujud tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang suruh sujud tu dan kita patuh pada perintah Allah, adakah itu syirik? Adakah taat kepada perintah Allah itu syirik? Jawapannya, sudah pasti tidak. Jangan tengok perbuatan, tapi tengok apa yang disuruh. Kalau Allah suruh, walaupun perbuatan itu pada asalnya mau kepada syirik, tapi Allah suruh, itu bukan syirik, itu adalah taat. Okey, Ustaz ni cerita baliklah. Sama juga dengan bunuh anak. Apa hukumnya bunuh anak? Dosa kecil ke dosa besar? Tapi bila Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih anak, ketika itu adakah dosa besar ataupun tak? Bila Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya? Okey. Okey, tapi bila Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih anak, ketika itu adakah dosa besar? Ketika Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya? Jawapannya tak, bahkan itu adalah ibadat. Okey. Sama juga dengan Nabi Khidir yang diperintah oleh Allah untuk bunuh budak kecil. Budak-budak kecil dosa tak? Jawapannya berdosa lah. Tapi apa hukumnya orang yang membunuh? Jawapannya berdosa. Tetapi Nabi Khidir bunuh anak, apa hukum dia? Ketika Nabi Khidir bersama Musa, jawapannya benda itu adalah ibadat. Okey, dalam ayat tadi, dalam ayat ni lah, kita terjemah sujud dia lah, sujud betul lah. Sebab sujud betul ini di sini bukan syirik, tapi adalah perintah Allah. Fasajadu illa iblis kana minal jinni. Lalu mereka bersujud. Siapa yang sujud ni? Mereka tu siapa ya? Jawapan dia adalah malaikat. Tengok, inilah sifat malaikat. Bila Allah suruh sujud, sebenarnya Allah nak uji siapa ni? Nak uji malaikat ataupun nak uji iblis? Sudah pasti Allah nak uji iblis sebenarnya. Malaikat Allah tak nak uji pun. Dan sebab apa? Malaikat ni kalau Allah suruh apa pun dia akan taat. Malaikat tak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mungkin dia akan derhaka. Habis tu, kenapa Allah suruh malaikat sujud? Ustaz ni menjelaskan ada seorang di situ, iblis lah, untuk Allah test iman. Okey. Sebab itulah sifat orang yang beriman, apabila diperintahkan dia guna huruf fa. Ayat ni fa lah, fa saja dulu. Fa ni berbeza fa dengan summa. Kan?
Kalau summa dia ambil masa untuk laksanakan lah. Tapi kalau fa, bila suruh je dia terus ikut. So dia ni fasajadu. Lalu mereka lantas sujud lah. Terus sujud lah. Ustaz ni kata Jadi sifat orang beriman, bila masuk waktu solat, summa tu fa. Patutnya kita kena fa lah kan? Terus menunaikan solat. Okey, dalam ayat ni fasajadu illa iblis. Mereka lantas segera bersujud pada malaikat kecuali iblis. Kana minal jinni minal jin. Kana minal jin. Okey, kana minal jin. Satu jin. Kerana iblis ni adalah daripada golongan jin. Ya. Okey, baik. Kita nak on sekejap. Okey, kita sambung sedikit sonok ni saya buat ni untuk pengulang kaji dekat saya lah. Biasa kalau kita belajar, yang kita catat, kita salin, kita ulang lagi ingat kat kepala lah. Kalau kita dengar je, tak masuk dia, orang kata 20%. Kalau masuk, kalau catat, dengar catat, masuk je 40%. Itu kalau catat, ulang dengar 60-80% kita boleh faham lah. Tapi kita buat lah. Yang kita ni bukan pandai sangat pun, kan? Kita saya lah. Itulah tip-tip kat sekolah dulu belajar. Cuma sekarang ni kita lebih faham, kita buat benda ni kerana Allah Subhanahu Taala. Kerana Ustaz ni kasih pesan. Dan apa yang kita buat ni semuanya dengan izin Allah Taala. Okey so kita sambung sikit lagi Panjang ni kalau cerita ni. Okey. Jadi kita sambung tadi berkaitan dengan itu lepas. Fasajadu illa iblis. Mereka sujud iblis. Kana minal jinni. Okey, nak ustaz juga tu bertanya kita lah, sebagai soalan. Iblis ni daripada golongan jin ataupun malaikat? So jawapan ni jin lah. Ada dua pendapat yang mengatakan iblis ni daripada malaikat. Kenapa dikatakan iblis daripada malaikat? Okey, penjelasannya sebab dalam ayat 50 Al-Kahfi ni Allah perintahkan kepada malaikat. Kami berkata kepada malaikat, tiba-tiba muncul jin, tiba-tiba muncul iblis. Jadi ada pendapat mengatakan iblis tu berasal daripada malaikat. Logiknya betul lah. Tapi sebenarnya selepas ayat itu, dalam ayat kursi 50, Allah menjelaskan iblis itu daripada golongan jin, minal jinni. Sikit lagi apa beza malaikat dan jin? Jawapannya, malaikat dicipta daripada cahaya, adapun jin dicipta daripada nur, api. Dan kedua, malaikat fizikal dan kekuatannya jauh lebih hebat daripada iblis. So ayat ni ada ustaz uraikan lah dan cerita kisah Nabi Sulaiman lah untuk menawarkan singgasan. Kita akan bahas sebentar lagi lah. Jadi dah share lah. So saya nak sambung saya punya kerja. Kerja individu saya buat ni. Saya check saya punya saya punya WhatsApp. Apa yang saya buat kat sini. WhatsApp dapat, surat dapat. Penerangan ni surat duha pun dah buat. So kita stop sebentar, kita rehat sebentar Nanti saya sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.